Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis, pengurusi madrasah, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah menghampiri bulan Zulhijjah. Hanya tinggal seminggu sahaja lagi, lebih kurang kita akan sambut Zulhijjah. Bila kita sambut Zulhijjah, bermakna 10 hari selepas daripada itu, maka kita akan sambut hari raya Aidil Adha. Menariknya dalam Islam, bila disebut hari raya, tuan-tuan, dia akan menghubungkan dengan hubungan tentang kemanusiaan. Itulah hebatnya hari raya dalam Islam. Bila kita sebut Aid Al-Fitri, seolah-olah nak mengembalikan tentang fitrah manusia yang bersifat asalnya suci daripada dosa, suci daripada, selamat daripada noda maksiat ketika mana ia baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan, maka anak itu adalah dalam bentuk fitrah. Artinya manusia yang selepas daripada itu melukis kehidupannya, mewarnai dan menghitamkannya dengan noda-noda dosa dan maksiat. Tapi asalnya adalah fitrah. Makanya dengan berpuasa, dengan berqiyamul lail, maka diampunkan dosa yang terdahulu. Maka jadilah ia seperti fitrah semula jadi. Begitu juga bila kita sebut hari raya kedua yang dipanggil sebagai Aidil Adha. Aidil Adha maknanya hari raya pengorbanan. Artinya manusia walaupun berada dalam fitrah, maka sifat berkorban merupakan sifat manusia. Berkorban ini berlaku pada semua orang. Orang kaya baik, orang miskin baik, orang tua baik, orang muda baik, ibu bapa baik, anak-anak baik, semua ada pengorbanan. Cumanya bentuk pengorbanan itu berbeza antara satu sama lain. Ada yang begitu besar dan banyak, ada yang sedikit dan begitu nipis pengorbanannya. Jadi pengorbanan inilah yang hendak dizahirkan. Tak cukup kita sebagai hamba Allah yang berada dalam fitrah selepas kita menjalani ibadat puasa, maka momentum itu hendaklah diteruskan lagi dengan pengorbanan kita. Maka pengorbanan itu menzahirkan kehambaan, sifat hamba yang benar-benar saleh dan benar-benar sejati, yang mana ianya ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah, maka dia dapat laksanakan. Itulah hakikat pengorbanan sebenar manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dunia ini penuh dengan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kamu, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Ujian ni macam-macam. Ada orang diuji dengan kemiskinan, dengan kepapaan, dengan sedikit rezeki. Tapi tuan-tuan, walaupun kita sedikit rezeki, satu dapatan dibuat, orang yang gaji kurang daripada $2 sehari atau $1 sehari,
lebih daripada hampir 2 bilion daripada kalangan manusia. Artinya ramai yang naif, ramai yang miskin, yang ramai yang lebih teruk daripada apa yang kita jangkakan dan sangkakan. Walaupun kita rasa kita miskin, tapi jauh ada lagi yang beratapkan langit, yang berbantalkan batang-batang kayu, yang berlantaikan dengan tanah dan pasir. Tengok saudara-saudara kita di Syam, Syria. Tengok saudara-saudara kita di Jordan. Tengok saudara-saudara kita Jordan tu, maksud saya yang duduk di kamp pelarian. Tuan-tuan, tengok di Palestin. Semalam datang wakil Palestin kepada kami, cakap tentang keadaan suasana di Gaza ataupun Gaza. Dia cerita elektrik hanya dapat lebih kurang 2 jam sahaja sehari. Tuan-tuan bayangkan kalau musim sejuk, temperaturenya sejuk sangat. Kalau musim panas, bahan membakar. Tapi macam mana mereka boleh meneruskan sisa-sisa kehidupan? Mereka bersabar dengan kesukaran dan kepayahan, kesempitan dalam keadaan macam itu. Tapi mereka ini adalah orang yang sabar. Bagaimana ibu bapa mereka pengorbanan yang dizahirkan. Bagaimana orang sana berkorban. Tapi kita di sini alhamdulillah dilempar ruahkan dengan nikmat yang banyak. Mereka tengok kita pun mereka terkejut, tuan-tuan. Banyaknya nikmat yang Allah kurnia kepada kita. Banyak, tuan-tuan. Kita sahaja merasakan tak dapat, tak rasa ni, sebab kita tengok lain keadaan. Jadi konsep pengorbanan ini adalah merupakan konsep manusia yang benar-benar beriman kepada Allah, yang memahami akan tanggungjawab sebagai seorang Muslim sejati. Sehingga pengorbanan ini bukan semata-mata untuk dirinya, tapi untuk sahabat-sahabat dia, untuk kaum keluarga dia, untuk jiran tetangga dia, untuk ummah. Selama mana orang itu berkorban untuk ummah, kesannya cukup besar. Selama mana dia berkorban untuk ummah, dia akan rasa satu momentum yang luar biasa. Sebab apa? Sebab bila dia korban untuk ummah ini, kita akan tengok dia orang yang amat-amat memahami makna pengorbanan, utamanya kerana agama dia. Inilah yang memahat sejarah sejak daripada dahulu sampailah kepada mutaakhir ini. Jadi sifat pengorbanan ini adalah sifat para nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sejak zaman dahulu lagi. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya, para nabi selepasnya dengan kaum masing-masing, antaranya Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrus, begitu juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya dengan kaumnya. Maka pengorbanan seperti ini telah menjadikan seseorang itu benar-benar ada nilai kualiti kemanusiaan, manusiawi, dapat dizahirkan dalam kehidupannya. Dan inilah yang sepatutnya kita nilai, yang sepatutnya kita semak dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, sebuah sejarah yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, yang kita semua maklum, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah yang mana pengorbanan itu telah menjadikannya luar biasa. Walaupun dia seorang, walaupun dia satu individu, tapi disebut sebagai ummah kerana dia mempunyai kehebatan. Orang zaman dahulu seorang macam 1000 orang. Orang zaman sekarang 1000 orang macam seorang. Artinya kualitinya cukup hebat. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
yang Allah maksumkannya, Allah peliharakannya, Allah kuatkannya dengan mukjizat-mukjizat. Tapi pengorbanannya cukup luar biasa. Pengorbanan bertembung dengan Raja Namrus, pengorbanan dengan sikap abahnya Azar, pengorbanan dengan keluarganya. Akhirnya terpaksalah kemuncak sembelih anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Nak korban kerana arahan Tuhan. Arahan Tuhan ini luar biasa. Bila Allah arah kepada Ibrahim untuk korbankan anaknya, maka dia lakukannya. Bukan sekadar dia lakukan, anaknya share sama lakukan. Yang satu pelaku, yang satu kena lakukan. Yang satu penyembelih, yang satu kena sembelih. Tapi dua-dua ni berlaku. Dan dua-dua disebut dalam Quran sebagai aslama. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tak kala kedua-duanya telah Islam, maknanya serah diri bulat-bulat pada Tuhan, maka Allah gantikan. Kalimah Allah gantikan dengan sembelihan yang besar, memberi satu makna, ialah manusia bila dia mengkernakan dengan kerana Allah dalam hidup dia, dia tak dapat satu, Allah ganti yang satu. Dia tak dapat yang ni lebih, Allah ganti yang jauh lebih lain. Mungkin Allah tak bagi kepada dia, tapi sebenarnya Allah bagi jauh lebih lagi. Tapi syaratnya mesti dia tujukan hadaf atau matlamat objektifnya kerana Allah. Dia akan tengok kesan macam itu. Dia akan tengok Nabi tak dapat berada di kota Mekah, tapi yang sambutnya kota Madinah. Nabi tak dapat menguasai orang Mekah kerana kedegilan pada masa itu dengan cara jahiliahnya, tapi orang Madinah sambut. Nabi tinggalkan kawan-kawan seumpama itu, Allah gantikan dengan orang Ansar yang cukup baik dan istimewa. Akhir sekali, sebuah masyarakat madani yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, tahap graf ketenangan ummah daripada zaman Adam alaihissalam sampailah kini tidak boleh lawan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rasa tenang di bawah payung pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan zaman sahabat selepas daripada itu. Sebab itu kita tak nak bayangkan hasil daripada pengorbanan mereka lah kita tengok Islam bertapak di muka bumi. Kalaulah tidak kerana sahabat radhiyallahu anhum, mana mungkin Islam akan tersebar. Sahabat yang mati di kota Madinah sahaja tak lebih daripada 1/3. Yang lebih daripada itu merantau. Sebab itu kubur mereka dikatakan sampai ke Jordan, sampai ke Palestin, sampai ke Syam, dan ada menyebut mereka pernah sampai ke Armenia. Ada yang menyebut sampai ke Kabul. Ada yang menyatakan sampai ke sebahagian daripada China. Ada yang menyatakan hampir kepada India. Ada yang menyatakan sampai kepada utara Afrika. Ada yang kata sampai ke Morocco. Ada yang kata sampai ke Mesir mereka masuk. Sebab apa? Sebab mereka melakukan pengorbanan. Agama mereka bawa. Seorang sahabat dapat buka kota Mesir, dan kota Mesir itu akhirnya menjadi Islam. Rakyat Mesir ikut Islam walaupun mereka asalnya agama yang lain. Dengan bangsa Kibti, akhirnya mereka masuk Islam.
Sahabat tak berhenti setakat tu. Sebahagiannya pergi lagi sampai ke Sudan, pergi lagi sampai kepada Libya, sampai kepada Tunisia, sampai kepada Nigeria, sampai kepada Algeria. Akhirnya mereka sampai kepada barat Afrika, sampai kepada Morocco. Sahabat bercakap, wallahi ya Allah, jika sekiranya aku tahu di sebelah sana lautan terbentang luas ini, di sebelah sana adanya daratan, nescaya aku akan pergi ke sana untuk menyampaikan dakwah Islam. Pengorbanan yang dilakukan. Jadi tak pelik mereka ditulis dengan tinta emas dalam sejarah yang dipahat dengan cukup mulia, dengan izzah dan kemuliaan ini tiada tandingan dan bandingan daripada mana-mana pihak. Itulah hebatnya tuan-tuan, kalau kita tengok senaraian kehebatan para sahabat radhiyallahu anhu, amat luar biasa. Baik, apa yang kita nak bincang pada malam ni adalah bila mana masuknya bulan Zulhijjah, kita disunatkan untuk melakukan ibadat kurban. Sunat di sini sebahagian ulama menyatakan sunat kifayah bagi setiap rumah, atau dipanggil sebagai sunat kifai. Sunat kifai maknanya dalam sebuah rumah tu mesti ada satu orang korban sekurang-kurangnya. Supaya apa? Supaya katakan dalam kampung tu ada 50 orang, 50 buah rumah, maka 50 buah rumah tu akan dapat merasa dan mengecap daging korban tersebut. Share bahagian. Tengok betapa hebatnya Islam. Seekor lembu orang nak korban seorang payah, maka dibahagikan 7. Artinya boleh share 7 orang. Maka di situ tidakkah memberi satu kelonggaran dan kesenangan bagi umat. Disuruh sembelih binatang korban, daripada lembu, daripada kerbau, daripada kambing, daripada kibas, daripada biri-biri. Inilah binatang yang dikorbankan. Kerana binatang ini cukup suka untuk menjadi makanan orang biasa. Orang biasa tak dapat nak makan makanan seperti itu. Orang biasa tak mungkin dapat makan makanan seperti itu. Jadi bila orang biasa tak dapat makan makanan seperti itu, alangkah baiknya dengan adanya pengorbanan, maka orang-orang biasa kita dapat makan. Tuan-tuan, mungkin kita tak rasa tempat kita, tapi tempat orang susah-susah sungguh. Saya pernah pergi dekat satu kamp pelarian. Ni cerita dalam 5 tahun ke atau kurang sikit, di Jordan. Kamp pelarian ni antara kamp pelarian terbesar di dunia. Ratus ribu orang Syria yang jadi dalam kamp pelarian. Allah. Tuan-tuan, sebotol air tu lebih berharga daripada segala-galanya. Sebotol air. Saya tengok anak-anak dia bila kita datang tu masing-masing mengendap-endap. Hilang malu tuan-tuan, sebab nak makan. Kalau baju tu rasa tubuh dia mungkin 10 hari tak basuh kot. Dengan tu kasutnya berdebu tak sakira. Orang comel tapi jeragak muka, dalam keadaan dibala, diuji dengan kemiskinan yang melampau, melarat sebagai pelarian. Daripada situ saya dapat faham bahawa sesusah-susah mana kita pun, susah lagi orang yang bersifat pelarian. Anak akan cedera emosi, bahkan keluarga akan cedera emosi. Sifat-sifat tak baik akan terserlah, berebu, bergocok, bertumbuk, angkat suara, tamak,
lupa daratan, masing-masing akan berkumpul, berhimpun, berhimpit mengharapkan ihsan orang. Orang yang ada 1000, makanan bagi 100. Tidak ke terpaksa berebu-rebu. Itulah nak ceritanya susah. Jadi dalam Islam sunat kalau boleh setiap rumah ada korban. Bila kita ada korban, bukan semata-mata kerana kita nak korban itu saja, tapi maknanya besar, tuan-tuan. Sembelihan kita ini sebagai menzahirkan kesyukuran kita pada Tuhan. Sembelihan kita ini sebagai nak menunjukkan betapa kita nak buang sifat bakhil dan kedeku kita. Kita nak masuk dalam jiwa kita sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah. Maka sifat inilah yang kita nak tonjolkan. Itu antara maksud dan makna korban tersebut. Dan saya tengok korban ini merapatkan saf sesama Muslim. Orang kaya menunjukkan kerahmatannya, sifat dermawannya. Orang miskin menunjukkan sifat kesyukurannya, terima kasih pada orang kaya. Jadi hubungan itu akan jadi baik. Yang dulu ada gap dan jurang yang amat nyata, tapi dengan cara ajakan, makan, minum, sembelihan korban ini merapatkan saf ummah. Kerana seekor lembu tak boleh nak korban seorang, nak perebah seekor seorang, dia kena berpuluh orang. Dalam sembelih nak merebahkannya, nak melapahnya, nak masuk dalam kuali, nak makan, nak nyalakan api, sampai kepada boleh kecak atas lidah yang sudah masak tu. Berapa lama prosesan dan berapa ramai orang yang terbabit. Di sinilah kita nampak pentingnya macam itu. Jadi kita kena korban. Saya sebut dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana." Siapa yang ada keluasan harta tapi dia tak korban, maka jangan hampir tempat sembahyang kita. Islam tak suka macam itu. Nabi tak suka. Sepatutnya bila kaya korban. Syiah ini yang nak digalakkan, Syiah korban. Kadang-kadang kita kata kalau korban ni harta, barang daging tak ada orang nak. Tuan-tuan mana tak ada orang nak. Kadang-kadang kita tengok tempat elit pun, bila korban boleh hanya sekilo je seorang. Sekilo je seorang orang miskin. Jarang orang miskin dapat 14 kilo seorang. Kalau ada kejut dia, sekilo je seorang, setengah kilo. Itu biasa, tuan-tuan. Yalah, cari lembu pun tak besar mana, kecil saja. Ini semua mengajar kepada kita betapa korban ini memberi kesan yang cukup besar. Sebab itu sunat kifai. Bila seseorang niat untuk berkorban, perkara pertama, dia tak boleh untuk nak kerak kuku dia, untuk nak gunting rambut dia bila masuk sahaja 1 Zulhijjah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, "Iza dakhala al-ashr min Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya fala yumsik an sya'rihi wa azfarihi atau kama qala." Maksudnya apabila masuk 10 daripada bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, masuk bulan Zulhijjah, maka seorang kamu tu ada niat nak korban, maka jangan dia mengambil daripada kukunya atau rambut dan misainya.
supaya pertama sekali perkara tersebut menjadi saksi pada masa kita korban nanti. Kedua, untuk mengambil sama semangat sahabat-sahabat kita yang berihram di Mekah, yang sedang buat haji masa tu. Jadi kita mengambil sejuzuk daripadanya. Ada acara ibadat haji yang tak boleh kita lakukan di Malaysia, tapi kita boleh lakukan. Nak pakai ihram tak boleh, nak talbiyah labbaik Allahumma labbaik tak boleh. Itu untuk sana, untuk orang pergi haji. Tapi nak korban boleh. Bahkan digalakkan orang yang buat haji berkorban, orang sini pun berkorban. Jadi nilai pengorbanan tu penting. Kemudian tuan-tuan, antara perkara yang penting ialah bagi seseorang yang nak korban, pilihlah binatang yang besar, yang gemuk. Jangan cari yang kuru-kuru, cari yang gemuk. Sebab itu Nabi SAW menyebut bahawa ada beberapa sifat di mana binatang tidak layak untuk dikorbankan. Binatang yang buta dan nampak nyata kebutaannya. Binatang yang pincang nampak nyata kepincangannya. Binatang yang amat kurus dan hampir tiada berdaging, kurus sangat. Binatang-binatang macam ini tak sesuai dan tak layak untuk dikorbankan. Binatang yang hendak dikorban adalah binatang yang gemuk, yang sihat, yang tidak cacat, yang cukup anggota dan sempurna anggotanya. Kalau boleh, binatang tu binatang yang kalau tanduk tu, kalau orang nak tengok tanduk tu orang yang sampai bergululung, kalau kibas kau. Kalau kebau tu tanduk, kalau lembu pun tanduk okey. Dan tubuhnya besar, motok. Orang tengok, orang rasa seronok. Kita kadang-kadang kita pergi kat korban, tengok nama Allah kecilnya, kita kata. Tanya, "Mam, tak ada lagi hak kecil lagi?" Dia kata, "Nak hak besar macam mana? Hang bagi 400,500." 400,500 kita tahulah. 4 kali 7 28. Setengah kali 7 baru 350. Jadi 2,800 campur pula dengan apa ni 300 atau 300,500. Jadi berapa je? 300 lebih, 3,000 lebih. Mana boleh lembu zaman sekarang macam tu. Import di siang pun 4,500 dah seekor. Dia kata. Sini berapa, Mak? Siapa dia tahu sini? Sini berapa tahun ni? Berapa? 600. Berapa? 4,000 baik, sebahagian 600. 6 kali 7 42. 4,200. Itu normal baru. Sedap sikit 700. Sedap lagi 8. Sedap lagi 1,000 lah. Lembu harga 7,000 contohnya. Dan sebenarnya lembu harga 7,000 tak besar lagi. Saya pergi Selangor sekali tahun lepas, nak tengok lembu. Nak tengok lembu. Saya tengok lembu macam gajah besarnya. Wow, ni baru je. Tengok harga tak mahal, tuan-tuan. Seekor tu hanya lebih kurang dalam 25,000 seekor. Ingat 2,500, 25,000. Allah, bilang kosong tu berapa? Ni cerita benar ni. Ada yang 23,000, ada yang 20,000. Besar sungguh. Kalau saya sebut besar, tuan-tuan faham lah tak? Kalau besar sungguh maknanya apa? Ada besar sungguh. Umur hidup saya waktu kali pertama saya tengok lembu besar, ya Allah, itu besar sungguh. Bukan besar, besar sungguh. Tuan-tuan boleh faham? Besar. 25,000. Mana kalau dua buah tu, dua ekor tu
Satu maybe ya. Maybe beri sebuah nega lembu tu je besar. Jadi nak ceritanya itulah keadaan lembu, cari hak besar. Kenapa kata Nabi SAW, fa innaha ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa asyariha. Lembu ke, kibah ke, kambing ke, hak besar-besar ni dia datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Sedap tengok tuan-tuan. Kalau ada rezeki cuba sekali tuan-tuan. Kena 15,000 kita keluar duit seorang tu ketak. Allah ustaz kau. Tapi sebenarnya bagus kalau mereka yang berkemampuan. Bila besar ni lain macam. Cari besar. Nabi suruh yang besar. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabshaini amlahaini akranaini atau kama qala. Nabi pernah sembelih 2 ekor kibas yang dia ni warna putih ataupun gemuk sangat dan bertanduk. Kibah. Tuan-tuan kenal tak kibah? Kibah, kambing, apa lagi, biri. Tuan-tuan kenal tak? Saya pun tak kenal juga. Tuan-tuan, kalau kita pergi negeri Arab ni, Syak ni berhenti dulu ke atau terus? Terus ke berhenti dulu? Terus Tapi terus pun tak lama tuan-tuan, 10 minit je cukup lah, insyaAllah. Sebab saya tengok sahabat-sahabat ni, kalau saya ceramah nampak tak semangat, itu kena berhenti awal kata dia. Jadi bukan apa, kadang-kadang tu kita duk syok seorang. Kawan tu kata bila ustaz nak berhenti, aku macam-macam program selepas ni. Tak apa, dalam 8:45 saya berhenti. Tuan-tuan, kat mana dah kita tadi? Okey, nama-nama menatang ni kadang-kadang kita tak kenal. Tapi kalau tuan-tuan pergi negeri Arab, tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok, ada jenis kambing ekor dia besar, panjang, lerek, ada nama dia. Ada kambing yang pendek kecil. Ada yang kambing tinggi, macam besar anak lembu dah, kadang-kadang besar lagi. Jadi rupa-rupanya orang Arab ni dia beri nama macam-macam. Kita tak tahu, kita panggil ghanam je ataupun syah je, tapi mereka ni ada nama-nama masing-masing. Jadi hak yang paling baiknya, hak paling sedap kita tengok hak paling besar. Sebab itulah matlamat makna korban. Tuan-tuan, saya nak kisahkan analogi kisah muda. Pak De, saya suka nama Pak De ke Pak Mat ke Pak Leh ke mana lah, Pak De. Ni cerita orang kampung. Ada jenis orang kampung, contohnya macam Pak De ni, dia tiap-tiap tahun dia ada bela lembu jantan tak banyak, 4 ekor je. Tujuannya 3 dia jual, 1 untuk dia korban. Jadi habis waktu korban, sebulan dia berehat, dia beli anak umur setahun 8 bulan, dia bela sampai setahun. Dia beri makan betul-betul jadi gemuk lembu ni. Lembu orang panggil siapa boleh makan tangan. Gemuk. Dia ceruk rupu, dia meseng rupu, dia letak pula meh, dia gaul pula dengan apa ni, air garam, dia cicang batang pisang, dia capur pula ni, jadi lembu tu gemuk makan. Kadang-kadang lembu tu dia mandi, kadang-kadang lembu tu dia tapar lembu tu tengok dia tengok ke lembu tu.
Dan orang main lembu tahu tuan-tuan, mandi ke apa ni bersih. Dia mandi lembu, dia tak mandi lagi, lembu mandi dah. Sayangnya, sayang. Tiap-tiap hari dia beri makan, jalan dengan lembu, beri makan lembu, petang beri makan, pagi. Saya pernah pergi kawan dengan sahabat-sahabat ni macam ni. Dia tunjuk, saya tengok cara dia macam tu rupanya. Jadi bila sampai tahap tu, tuan-tuan bayangkan, bukan dia saja beri makan lembu tu, anak dia beri makan lembu tu. Kadang-kadang dia tak sempat balik, anak dia tolong beri makan. Lembu daripada umur 1.5 tahun naik ke 2 tahun, 2 tahun setengah. Nak korban tu dekat 3 tahun. Baka pula baka besar, baka Brahma, baka pula Chevrolet, macam-macam nama lah, besar. Tuan-tuan, hari dia nak korban tu, hari dia nak korban tu, dia eret lembu dia tu, air mata dia nangis tuan-tuan. Air mata dia nangis. Bila dia heret lembu tu, korban lembu tu, masa Tok Bilal, Tok Iman nak tak mata pisau tu, dia dah tengok, nangis dia. Sudah sembelih bagi semua sekali kerana pengorbanan dia ni, dan dia ambil ni. Petang tu dia pergi kandang, teringat lembu dia. Zaman sekarang tak apa dah, buat kamera dan telefon dah tu boleh tengok balik. Zaman dulu tak ada. Tengok. Akhirnya tengok tali lembu je, tekak lembu je. Allah. Sinilah tempat aku tapau lembu aku ni. Sinilah tempat aku suap dia makan. Sinilah dia pernah nak tanduk aku. Mesra tu perasaan. Tengok. Siapa tahap tu? Kenapa aku korban ni? Pak Mak kata, kerana Allah. Dah 9 bulan duk main, setahun duk main dengan lembu. Lembu dia lembu, lembu dia lembu, dia lembu. Gitu siapa? Lembu boh dia boh juga. Rapaknya. Tapi tuan-tuan, kesangnya dia korban. Sebab itu bila korban ni lain. Cuma kita alhamdulillah sekarang ni kita tak bela lembu. Jadi pakai wadah yang hari korban, hak mana hak saya, hak mana hak tu kawan ni. Gitu siapa tak kenal. Dulu dia memang kenal. Heret. Perasaan tu lain tu. Jadi ini yang nak digambarkan zaman dulu korban. Bila dia korban macam tu, dia akan rasa insafi sungguh. Dia akan rasa ni. Sebab hak lembu dia bela tu, seluruh kampung kenal lembu tu. Lembu pakda, lembu pakda, lembu pakda, lembu pakda. Pakda korban juga. Ya. Allahu Akbar. Kesang tuan-tuan. Baik. Sebab itu kalau boleh, carilah lembu-lembu yang baik. Masa nak korban, saksi. Tengok korban ni. Jangan kita tak tengok. Sebab perempuan ni biasanya tak tengok orang sembelih-sembelih ni. Lembu, kambing, korban ni perempuan tak tengok. Dan antara perempuan yang paling baik di muka bumi ni sudah tentulah salah seorangnya Fatimah Zahra, puteri Rasulullah SAW. Tapi Nabi cakap dengan Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Wahai Fatimah, kamu bangun kepada sembelihan kamu. Mu saksi, mu tengok. Kerana awal darah tu sebelum jatuh ke muka bumi, jatuh di sisi Tuhan. Kerana setiap kali darah titik itu akan diampunkan dosa kamu. Maknanya fadilatnya besar bila berlaku pengorbanan ni. Oleh kerana itulah tuan-tuan, bila sebut bab korban ni, apa yang kita nak? Pertama sekali, kita mengambil semangat korban itu untuk menjadi orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang ikhlas, orang yang sanggup berkorban.
Jadi kita latih sikit sebanyak. Kesan daripada kita korban macam ini cukup besar. Jiwa kita akan jadi tenang, jiwa kita akan jadi baik, akhlak kita akan jadi baik. Dan bukan sekadar itu, kesan yang kita dapati, ramai kawan-kawan kita, ramai yang suka kat kita, kita kurang musuh, kita akan jadi orang yang amat disayangi, disenangi oleh masyarakat. Dan inilah yang kita nak pasak berkenaan dengan korban. Dan poin yang terakhir, tuan-tuan, kadang-kadang bila kita korban, kita terlupa bahawa daging korban ni apa benda yang kita nak buat. Saya ada impikan satu benda, tapi benda ni belum lagi tercapai dalam hidup saya. Saya ingat tuan-tuan pun tak jadi, tak dapat juga lagi. Dia hak paling baik sekali, tuan-tuan. Hak paling baik sekali. Hak paling baik sekali bab korban ni ialah hari raya korban tu, start raya korban tu, bila mana semayang raya, sudah semayang raya, khutbah raya, sudah khutbah raya, sembelih. Hak paling afdal sekali kita makan mula-mula hari raya tu ialah binatang korban tu. Tapi kat kita, binatang korban tu boleh makan pukul 4 petang. Tuan-tuan bayangkan, semayang raya pukul 8.30, baca khutbah sentimental kadang-kadang, panjang pula nak cerita pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan ni kait pula sampai sejam, setengah jam. Jadi syukur 9 suku. 9 suku, Tok Imam pengusi nak announcement. Ni 9 suku ni, kau 10 hari ya, 10 hari. Balik dulu rumah. Bila balik tuan-tuan faham lah. Capunya geliak lah, capunya nak makan nasi lemak dululah, nak ni. Kau 10 hari pak dia seorang. 10 suku baru mari pak mak, pak leh. Akhirnya mananya, jadi drag punya drag nak ikat lembu lagi, lembu gelepar lagi, nak tarik lagi, nak maruh lagi, nak ni lagi. Proses sang nak tumbang lembu tu, nak semelih, nak lapah, nak tutu, 2 jam mainan je, tuan-tuan. Itu kalau seekor. Kalau 14 ekor, akhirnya letih. Memang macam tu. Jadi akhirnya boleh bagi daging saja pun ke 1.5. Bila balik pakai tidur dulu rumah. Lepas tu pukul 2.30 baru start nak masak. Jadi kita makan daging korban tu petang. Kadang-kadang terlupa dah hak mana satu daging korban, campur dengan daging hak semalam beli dah. Jadi sebenarnya kalau boleh lah, bila Tok Imam kata barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Dia pun turun, semua turun. Lembu seekor duduk gini dah. Kawah tu sudah gelegak dah dengan tumi. Nasi sudah masak dah. Dia pergi letak bismillahirrahmanirrahim, tarik 2 ekor, 3 ekor. Sudah tarik, biasa lembu mati berapa jam? 15 minit baru mati. 15 minit lapar. Lapar tu kalau boleh cabut dulu peha, cicang dulu, letak selalu dah dalam tumis tu. Mana tu? Mana kalau expert buat betul-betul, artinya berarti pukul 9 suku tu, pukul 10 suku tu boleh makan dah. Itu baru je. Start tu jangan nasi dulu, daging korban dulu. Tu baru puas hati.
Tapi nak sampai tahap tu payah. Kena panggil tentera ke panggil apa, tak tahulah. Tapi ni cita-cita. Saya nak cita-cita macam tu kalau boleh. Walaupun saya cakap ni memang tuan-tuan pun tak boleh buat, saya tahu dah. Melainkan kalau ada sesuatu. Tapi itulah yang sebaik-baiknya. Hari raya korban, perkara pertama yang dimakan pagi tu ialah daging korban tu. Nak makan tu tak, kalau nak makan tak metah. Orang kita mestilah makan masak. Jadi nak masak tu macam mana? Nak suruh cepat macam mana? Ni memang pending semua. Alhamdulillah sekarang ni saya pergi ada di Selangor, dia beberapa tempat tu dia ada mesin tu, hayat boleh rebah tu. Tapi tak tahu kecepatan tu. Dia kena ada urus manajemen yang tepat sungguh, baru puas hati. Ini baru efisien. Maknanya kita betul-betul Tok Imam pun standby dah, khutbah pun kadar pendek je. Ni hari tu semoga nak suruh baik semua, bukan nak suruh tak baik, suruh korban lah. Okey, sembelih. Lepas ni lepas tu makan, hak ni makan, lepas pada makan hak ni bagi semua sekali. Tuan-tuan, saya rasa the best. Cuba buat sekali. Kalau dapat, telefon saya nak bagi Seria hadiah, kata awak boleh buat, kami tak boleh buat. Tapi saya cita-cita nak buat sekali macam tu. Saya ingat boleh, kalau boleh buat betul-betul, cerita betul-betul, memang boleh. Orang akan rasa puas hati, insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaflah saya sambil bergurau tu. Tapi untuk memahami hakikat berkenaan dengan kehidupan ni, buku hadis kami Matan Arba'in Nawawiyah. Buku ni amat sesuai untuk kita baca di sini dan diajar. Dan buku ni adalah buku yang kami karyakan cukup lama masanya, hampir 20 tahun baru siap. Begitu juga menuntut ilmu, tinta nasihat untuk menuntut ilmu. Dan buku berkenaan suci, solat, soal jawab, tuan-tuan boleh dapatkan. Dan jangan lupa, kalau nak dapat maklumat tentang korban panjang lebar, hukum macam-macam ni, layari laman web kami www.gov.mufti wilayah Persatuan wp.gov.my. Tuan-tuan akan tengok sejumlah soalan, sebab kita update setiap hari macam-macam soalan berkenaan dengan korban. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.